Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan umat Islam wajib mempunyai sangkaan baik terhadap Allah kerana apa jua yang ditentukannya adalah semuanya baik dan Allah tidak pernah menzalimi sesiapa. Titah baginda selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu jenis doa atau zikir yang sangat tajam untuk menyampaikan hajat. Justru baginda menzahirkan harapan agar umat Islam membanyakkan selawat sebagai doa dan zikir untuk melepaskan atau membebaskan daripada musibah coronavirus. Dalam titah perutusan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan walaupun buat pertama kalinya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan diraikan secara berhimpun beramai-ramai kerana penularan wabak coronavirus, namun kita masih saja dapat menyambutnya dengan cara yang bersesuaian dengan keadaan. Ini tidak syak lagi. Adalah satu ujian berat yang belum pernah berlaku. Namun kita selaku umat yang berakidah wajiblah melihatnya sebagai ada hikmah di sebalik itu. Tetapi kita sesungguhnya tidaklah tahu hakikat hikmah. Kerana itulah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 bagi memberitahu kita akan kedudukan hikmah itu. Tafsirnya, boleh jadi sesuatu yang kamu benci, tidak sukai, padahal ia adalah baik bagi kamu, dan begitu juga boleh jadi sesuatu yang kamu suka, padahal ia buruk, tidak baik bagi kamu. Ingatlah, hanya Allah jua yang mengetahui semua itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Inilah pegangan yang betul untuk dipegang. Kita tidak dapat lari dari apa jua yang ditentukan oleh Allah. Dan setiap ketentuannya itu pastinya ada mengandungi hikmah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dalam menghadapi satu-satu situasi, kita tidak seharusnya diam. Sebaliknya berikhtiar. Antaranya dengan berdoa. Kita wajib mempunyai sangkaan baik terhadap Allah. Apa-apa jua yang ditentukan olehnya adalah semua itu baik untuk kita. Kerana sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi sesiapa. Jika dia mendatangkan satu-satu ujian, adalah ujian itu bukannya satu penzaliman, tetapi mungkin satu pengajaran atau sebagai cara untuk dia, Allah, menambahkan lagi darjat seseorang. Sekiranya seseorang yang diuji itu sanggup bersabar menerima ujian tersebut. Demikianlah yang patut kita fahami mengenai satu-satu situasi yang berlaku. Namun untuk menghadapinya, kita tidak dikehendaki diam, tetapi disuruh untuk berikhtiar bagi memperolehi sesuatu yang terbaik. Apakah jenis ikhtiar yang afdal untuk kita lakukan? Jika merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ikhtiar yang afdal itu ialah doa. Kita disuruh berdoa sama ada dalam senang atau dalam susah. Kita berdoa dalam senang supaya dikekalkan kesenangan, dan berdoa dalam susah supaya dihapuskan kesusahan. Salah satu jenis doa atau jenis zikir yang sangat tajam untuk menyampaikan hajat kita ialah selawat
ke atas Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah, semoga dengan berkat dan syafaat Nabi SAW, negara Brunei Darussalam akan bebas dan bersih daripada wabak coronavirus. Maka bersempena dengan kita menyambut Maulid Ar-Rasul ini, sangatlah wajar untuk kita membanyakkan selawat ke atas baginda sebagai doa dan zikir untuk melepaskan atau membebaskan kita daripada musibah coronavirus. Kita berharap di samping meneruskan rancangan berupa bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, doa dan zikir yang sedang berjalan pada masa ini, maka khusus untuk sepanjang bulan Rabiul Awal ini, rancangan selawat eloklah dibanyakkan dan lebih dikerapkan kemunculannya. Sementara orang ramai pula secara bersendirian, janganlah ketinggalan untuk sama-sama mengamalkannya. InsyaAllah dengan berkat dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Brunei Darussalam akan bebas dan bersih daripada wabak coronavirus. Amin. Allahumma amin. 3 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sementara itu, 187 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin, yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,047 kes. Terdapat 30 tambahan kes baharu kepada 12 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sidang media di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdapat satu kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 3 kes, iaitu kluster rumah kediaman. 2 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 4401 dan kluster 4772. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 169 kluster. Dalam pada itu, terdapat 154 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 197 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,242 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,728 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Juga disentuh semasa sidang media, 12 individu dikeluarkan denda kompaun pada 17 Oktober setelah ingkar mematuhi operasi pulih. Menteri Kesihatan turut menjelaskan Kementerian Kesihatan sedang giat membuat persiapan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama melaksanakan pemberian vaksin kepada remaja. Sebaik sahaja bekalan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech tiba di negara Brunei Darussalam. Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 di Kementerian Kesihatan telah meluluskan penggunaan vaksin ini bagi remaja-remaja berumur 12 hingga 17 tahun berdasarkan penelitian dan penilaian terperinci dan dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan, keberkesenanan dan kualiti. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk memastikan bekalan vaksin ini tiba di negara ini secepat yang mungkin. Vaksinasi adalah merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri sendiri, orang yang tersayang dan juga masyarakat di sekeliling daripada kesan bahaya COVID-19. Oleh itu, keprihatinan dan kerjasama dari pihak ibu bapa serta penjaga
adalah diperlukan bagi sama-sama melindungi anak-anak dan seluruh keluarga habis kita. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan kepada orang ramai, khasnya umat Islam di negara ini, Majlis Ugama Islam bersetuju mengambil beberapa ketetapan bagi pembukaan semula masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan ketetapan tersebut adalah berdasarkan kepada keterangan dan nasihat Kementerian Kesihatan dari aspek kesihatan dan juga hukum syarak. Pertama, masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bolehlah dipertimbangkan untuk dibuka semula apabila jumlah vaksinasi lengkap, iaitu vaksinasi lengkap itu 2 dosis rakyat dan penduduk di negara ini mencapai kadar 70%. Walau bagaimanapun, ini adalah tertakluk kepada penilaian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 yang mana Kementerian Kesihatan adalah pengurusi bersama bagi jawatan kuasa tersebut. Yang kedua, pembukaan masjid-masjid dan surau-surau balai-balai ibadat adalah sekaligus untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja. Artinya, Mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC ke-20 diadakan kemarin melalui persidangan video. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Sebagai persiapan untuk sidang kepunca ASEAN ke-38 dan ke-39, mesyuarat antara lain membincangkan mengenai pencapaian dan kemajuan Priority Economic Deliverables di bawah tunggak Komuniti Ekonomi ASEAN bagi negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021. Mesyuarat juga mengesahkan satu deliverable tambahan Peta Jalan Bandar Seri Begawan and ASEAN Digital Transformation Agenda to Accelerate ASEAN's Economic Recovery and Digital Economy Integration BSBR. BSBR bertujuan menyediakan hala tuju ke arah transformasi digital serantau bagi mencapai agenda ekonomi digital ASEAN. Mesyuarat juga membincangkan dan memberikan panduan mengenai tindak balas dasar mengenai isu-isu dan cadangan dalam laporan Midterm Review AEC Blueprint 2025. Selain itu, sejajar dengan bermulanya proses post-2025 vision, mesyuarat bertukar pandangan mengenai megatrend dan emerging challenges, memberikan panduan kepada badan-badan sektoral AEC. Sebelum berlangsungnya mesyuarat AECC ke-20, satu dialog bersama diadakan antara Menteri-Menteri AEC Council dan Menteri-Menteri Digital ASEAN ADG-MIN. Sesi tersebut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, yang antara lain mengongsikan bahawa sebelum ini ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN) telah melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah ASEAN ICT Master Plan 2015 dan ASEAN ICT Master Plan 2020 yang merupakan asas untuk transformasi digital di rantau ini.